Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bermula dengan topik yang baru, iaitu Analysis of Sequential Logic Circuits. Nota ni saya akan letak di Padlet Notes ELE 558 nombor 11. Seperti mana yang kita tahu, circuit untuk digital circuit ada dua, iaitu combinational dan juga sequential. Combinational ni dia terdiri daripada gate sahaja yang dicombine. Jadi sebab itulah dipanggil combinational. Sequential dia ada gate plus dia ada flip flop. Sebab tu dia boleh bertindak sebagai memori. Synchronous versus asynchronous pula. Synchronous dia ada clock, whereas asynchronous dia tak ada clock. Bermaksud circuit ni tidak dikawal oleh clock. Dia boleh dikawal oleh reset, enable. Jadi dia lebih complicated sikit lah, dia kompleks lah berbanding dengan synchronous. Sebab synchronous hanya clock sahaja yang mengawal keluaran, input dan juga output. Okay, yang ini adalah general model untuk sequential circuit, yang mana saya cakap kalau sequential circuit dia mesti ada gate-gate dan juga dia ada flip-flop lah. Seperti mana yang kamu tengok ni, dia ada gate-gate dan juga dia ada flip-flop. Okay. Baik, ada dua jenis sequential circuit ini. Yang pertama dikenali sebagai Moore model ataupun Moore machine. Itu adalah benda yang sama, dia panggil Moore model ataupun Moore machine. Dan yang kedua dia dipanggil sebagai Mealy machine. Baik, dari segi block diagram, perbezaan antara Moore machine ataupun Moore model dan juga Mealy machine ataupun Mealy model, kita boleh present dalam bentuk diagram macam ni. Okay? Jadi kalau kamu ada jadi kalau kamu ada bentuk Mealy model ataupun Mealy machine, kamu tengok dekat sini dia ada input, dekat bahagian input ni dia terus bersambung kepada input untuk combinational logic. Sekejap saya tengah cari macam mana nak activatekan pen ini. Close. Okey, untuk Mealy machine, Mealy model, kamu tengok perbezaan dia ada dekat sini. Yang ni yang saya tunjuk diagram ni. Daripada input ni, dia terus sambung kepada bahagian input untuk combinational logic selepas iaitu output untuk state register. State register ni lah yang ada flip flop Sini yang ada flip flop. Flip flop. Baik, untuk Moore machine pula dia sama juga macam Mealy machine, cuma dia tak ada yang garis kuning yang ditunjuk ni. Garis kuning tu saja yang dia tak ada. Yang lain dia ada seperti mana dengan Mealy machine. Jadi masa untuk sequential circuit, mula-mula dia ada 3 block diagram. Pertama untuk combinational logic, block diagram yang pertama. Yang kedua adalah flip-flop ataupun state register. Dan yang ketiga untuk combinational logic yang block diagram yang ketiga. Jadi kamu tengok flow dia start dengan input. Lepas tu dia pergi kepada flip-flop. Keluaran daripada flip-flop masuk ke combinational logic. Keluar daripada combinational logic. Lepas tu dia ada feedback. Daripada sama Mealy machine dengan Moore machine semua sama struktur yang ini yang closed loop ni, dia ada closed loop feedback. Daripada output flip flop ni, kamu tengok output flip flop ni terus dia pergi ke
Okey, nampak tak kat sini ya? Nak yang bahagian bawah ni ya, tempat yang saya highlight ni lah tempat yang saya tunjuk ni ya. Okey. Seterusnya untuk analisis, okay, saya selain daripada model dalam bentuk block diagram ni, okay, soalan berkaitan dengan model dan milli model ni, dia suruh kamu explain what is the difference between milli model and Moore model, ataupun milli machine ataupun Moore machine, benda yang sama. Jadi kamu boleh explain in terms of block diagram seperti mana yang ditunjukkan di dalam slide yang ini. Okay, dua model ni, dua block diagram ni, dan satu lagi kamu boleh explain in terms of state diagram. Kita akan pergi dengan lebih detail berkenaan dengan state diagram ni sekejap lagi. Okay. Tapi untuk Moore model, Moore machine, dia punya output dia adalah selepas state ni. Okay, katakanlah yang ini nama dia S0, yang ini S1, yang ini S2, yang ini S3. Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana analisis sampai kita dapat state diagram ni lah. Tapi buat masa sekarang kamu tahu apakah perbezaan state diagram antara Moore model dan juga milli model. Untuk Moore model, okay, yang ini state dia. Lepas tu dia buat per dekat sini. Lepas tu yang kosong yang kat bawah ni kosong. Lepas tu yang kat bawah ni ada 1. Kat bawah ni ada kosong. Kat bawah ni ada 1. Yang ini semua kita panggil dia sebagai output. Okay. Yang atas ni kita panggil dia sebagai state. Yang bawah ni kita panggil dia sebagai output. And then lepas tu dia ada flow lah. Flow daripada S0 pergi kepada S1. S1 pergi balik pada S0 sekejap lagi lah. Dalam bahagian analisis kita explain. Okay, whereby untuk milli untuk milli pula, dia lepas state tu dia tak ada output tau. Dia tak ada per macam Moore tadi kan. Dia ada output, lepas tu per kat dia ada state S0, S1, S2, S3. Lepas tu dia ada per kan dengan output. Tapi untuk milli dia tak ada. Dia hanya mention state saja, S0, S1, S2 dan juga S3. Jadi dekat mana dia nak mention output tu? Dekat sini. Semasa flow tu. Semasa flow, cuba kamu tengok untuk Moore dia tak ada per kan dekat sini. Nampak tak? Apabila state control tu bernilai 1, flow adalah daripada S0 ke S1. Apabila state control tu bernilai 0 pada masa S1, so dia akan flow daripada S1 kepada S0. Macam ni lah. Okay? Tapi untuk milli dekat flow ni dia mention okay, input yang tadilah yang state control, yang control input tadi kan. Dia terus buat per kan dengan output dekat sini. Okay, iaitu beza antara Moore state diagram untuk Moore dan juga untuk milli. Moore macam ni. Okay, perhatikan betul-betul. Moore macam ni, milli macam ni. Nampak tak perbezaan dia? Okay, itu dua perbezaan antara Moore model dan juga milli model. Baik. Sekarang kita pergi pada topik sequential circuit analysis. Kita nak analisis circuit yang kita dapat. Okey, semua ni kita skip, tak penting. Baik. Pergi pada page 18 ya, slide 18, analysis procedure. Mula-mula kamu tentukan input untuk flip-flop. Jadi dekat circuit tu kamu pilih dekat mana ada flip-flop. Okay, dalam topik kita akan cover di flip-flop saja. Sebelum ni untuk subjek khusus sebelum ni ELE 612, kita memang cover juga flip-flop yang lain selain pada T flip-flop. Kita cover T flip-flop, JK flip-flop. Tetapi selepas review syllabus dan kita tambah
computer architecture dalam silibus. Jadi kita buang yang mana topik-topik yang dah tak relevan. Jadi untuk silibus kamu ni hanya ada D flip-flop saja. Kenapa hanya D flip-flop yang diajar di dalam silibus ini? Sebab D flip-flop lah yang akan kamu jumpa dalam MIPS processor, dalam computer architecture. Sebab apa? Sebab D flip-flop ni dia punya karakteristik equation dia, output akan sama dengan input. So senang. Sebab after all fungsi flip-flop ialah dia nak store saja, dia nak simpan saja nilai input tu buat sementara sebelum dikeluarkan dekat output. Jadi kita naklah supaya nilai output tu sama dengan input. Jadi D flip-flop amat sesuai lah untuk operasi ni. Okey, selepas kita tentukan input untuk flip-flop, yang kedua kita tentukan output. Output ni, output yang daripada sequential equations, output yang besar tu. Jadi yang ini kita kena tentukan output equations. Okey, lepas tu kita derive the next state equation for each flip-flop. Okey, kita dapat daripada input equation dan juga kita dapat daripada characteristic equation. Okey, daripada mana kamu nak dapat characteristic equation ni? Dia akan bagi table characteristic equation ni. Okey, contohnya seperti mana yang saya tunjukkan ni. Okey, slide ini saya akan letak juga di dalam Padlet, Notes ELE 558. Okey, rujukan nota number 12 ya, nota number 12. Pada slide yang ke-14, okey, kamu tengok dekat sini ada characteristic equation table. Okey, yang ni untuk SR latch, D latch, H triggered D flip-flop, D flip-flop with enable dan seterusnya lah. Okey, nanti kita akan ada satu topik yang mana dia explain apakah perbezaan antara D latch dan D flip-flop. Ada perbezaan dekat situ ya. Okey, tapi buat masa sekarang cukup untuk kamu tahu Q ni adalah output ya. Dalam bahasa digital Q tu selalunya kita assign, kita introduce sebagai output. Okay, Q sama dengan D. D ni oleh kerana kita merujuk pada D latch ataupun D flip-flop, maka D ni merujuk kepada input lah. Okay, jadi dengan bahasa mudah, apakah yang dimaksudkan dengan dua equation dekat sini? Iaitu output sama dengan input. Okay, itu saja yang perlu kamu tahu. Untuk D flip-flop, output sama dengan input. Okay, jadi balik-balik kepada nota analysis sequential equation kita tadi. Okay, lepas itu, selepas kamu tahu flip-flop characteristic equation tu, kamu buat next state equation. Okay, lepas tu kamu plot pula K-map. Okay, next state K-map. Lepas tu construct state table. Daripada state table ni akhir sekali kita buat state diagram lah. Okay, jadi mari kita tengok macam mana ke-6 prosedur untuk analisis ni di-implement. Pertama, okay, seperti mana yang saya cakap, kita dalam silibus ni kita guna D flip-flops. Okay, contoh ini adalah contoh sequential circuit yang mengandungi gate. Okay, yang ni gate, yang ni gate. Okay, yang ni flip-flop ya. Ni flip-flop, D flip-flop, D flip-flop. Yang ni lagi sekali gate. So, kalau kamu merujuk kepada Mealy machine ataupun Moore machine dengan menggunakan block diagram tadi, yang ini adalah block diagram yang pertama, yang ini adalah block diagram yang kedua, yang ini adalah, yang atas sekali ini adalah block diagram yang ketiga. Sebab block diagram pertama merujuk kepada combinational logic circuit. Yang inilah combinational lah sebab dia gate saja. Yang kedua dia merujuk pada shift register. Shift register tu maksud dia flip-flop lah. Maksudnya dia boleh simpan memori register.
Okey, yang ni yang pertama, yang ni yang kedua, blok diagram yang kedua, refer balik pada Moore model dengan Millie model tadi, dan yang ni adalah untuk blok diagram yang ketiga. Baik. Yang pertama, daripada analisis tadi dia dah kata kita kena tentukan input untuk flip-flop. Okey, input untuk flip-flop. Jadi sekarang, okey, input daripada circuit yang kamu ada ni, input untuk flip-flop datangnya daripada XOR yang ini, XOR yang ini dan juga XOR yang ini. Nampak tak seperti mana yang saya tunjukkan ni kan? Okey, jadi okey, input equation ini yang pertama ni, okey, sama dengan, oleh kerana dia XOR, maka X, lepas tu XOR kan dengan, nampak tak, B bar. Okey. Okey, yang itu adalah input untuk flip-flop DA. Okey, input untuk flip-flop DB pula, sebab langkah pertama dia suruh tentukan input equations untuk flip-flop kan. Okey, yang kedua pula kamu ada A. Okey, A. Kamu ada dekat sini, yang ini A. O kan dengan X. O, yang ni O susah nak tulis ni. Okey. Okey. Okey, lepas tu seperti mana yang ditunjukkan dekat slide yang seterusnya ni lah. Okey, kamu ada dekat sini untuk DB XOR kan dengan A, untuk DA XOR kan dengan B bar. Okey, nampak tak dalam circuit ni ditunjuk B bar, bukan B B bar. Okey, lepas tu langkah yang kedua, tengok dia suruh kamu determine the sequential circuit output. Jadi tengok balik pada circuit, dekat mana output dia? Output yang untuk keseluruhan sequential logic circuit ni, output keseluruhannya berada pada Z ni, Z yang ditanda sebagai Z ni. Okey, jadi Z ini apakah dia punya equation dia? Dia datang daripada A sini dan dia datang daripada B sini, yang mana dia adalah XOR. Jadi sebab itulah ditulis dekat sini, tengok ya, yang output equation untuk Z, nampak tak dia buat? Z sama dengan A XOR kan dengan B. Kan? Okey? Okey. Jadi oleh yang seterusnya dia suruh tentukan next state equation for each flop berpandukan corresponding input equation dan juga characteristic equation. Okey, oleh kerana dalam silibus kamu hanya ada D flip-flop saja, jadi kamu untuk D flip-flop senang saja, characteristic equation dia output sama dengan input. Jadi dekat sini, okey, untuk next state equation dia kamu dapat dekat sini. Nampak tak? Next state equations dia punya output dia sama dengan input dia. Input daripada atas ni tadi. Okey, nampak tak output dia ni sama juga dengan input dia. Input yang daripada atas ni tadi. Okey? Okey. Jadi, ingat ya, yang ini A plus ini, next state equation ni dia datang daripada dekat mana sebenarnya next state dengan present state ni tau. Next state dengan present state ni dia datang daripada sini. Jangan confuse ya. Next state dia datang daripada input untuk flip-flop ni. Sini flip-flop kan? Okay, so input untuk flip-flop ni adalah next state. Input dia next state. Keluaran dia ni, output dia ni jadi present state. Jangan tertukar keluaran. Output untuk flip-flop adalah present state. Input untuk flip-flop adalah next state. Jadi, bila saya rujuk dekat sini, okey, next state
equations for the flip-flops ni, next state ni sebenarnya adalah input untuk flip-flop tu. Next state tu adalah input untuk flip-flop tu. Sebab tu dekat sini dia buat using the corresponding input equation. Okay. Faham? Okay. Jadi tapi kamu tak payah nak pening kepala lah, sebab setiap kali kamu nak buat step 1 dengan step 3 ni dia sama. Sebab apa dia sama? Sebab kita untuk silibus kita pakai D flip-flop. So step 1 dengan step 3 ni adalah equation yang sama. Okay? Baik. Okay, selepas kamu tentukan ketiga-tiga equations ni, input untuk flip-flop, output untuk sequential circuit, lepas tu next state equations. Next state equations ni sama macam flip-flop input equations dekat atas ni, yang ini sama. Okay, kamu buat pula corresponding next state K-maps. Baik, macam mana nak buat corresponding next state K-maps ni? Kamu dapat daripada next state equations. Sebab kita nak buat next state K-maps, datang daripada next state equations. Okay, kita dah pergi pada step yang keempat. Yang kita nak, yang saya tunjuk tadi lah next state K-map ni. Okay, macam mana nak buat next state K-maps ni? Macam mana nak buat ni? Baik, saya tunjukkan dalam pen ya, supaya senang, supaya bila saya conteng-conteng ni senang untuk kamu faham lah. Okay. Baik. Kita nak buat satu K-map. K-map for A plus, yang ini ni A plus ataupun DA. Okay. Dan satu lagi kita nak buat K-map for B plus. Okay, yang inilah B plus ni lah, ataupun DB lah. Okay. Jadi bila kamu nak buat ni, kamu tengok apakah berapakah bilangan input yang terlibat dalam equation, dalam Boolean equation ni untuk kedua-dua case ini. Kamu ada X, kamu ada B, B bar tu B lah kan. Okay. Lepas tu kamu ada A. Jadi kamu ada tiga input. Jadi kamu buat dalam bentuk K-map panjang macam ni. Sini X, sini AB. Okey, X oleh kerana dia hanya satu saja, maka dia kosong, nilai dia kosong dengan satu lah. Okey, AB seperti mana yang saya dah ajar dalam topik yang mula-mula sekali minggu pertama kuliah kita. Bila kita buat K-map, kita kena ikut rules Pakcik Karnoff lah. Dia kata untuk AB 00, 01, 11, baru 10. Okey, dia kena buat ikut rules dia lah. Sebab kita nak pakai K-map. Okay, sama juga untuk K-map for B+. So, sekarang ni kita ada sama juga macam yang inilah. Iaitu kita ada sini X, kita ada AB. Okay, so dia ada sini 01, 00, 01, 11, 10. Jadi kita ada macam ni lah. Okay. Baik, kamu boleh juga buat, kan saya ada explain dalam kelas, kamu tak semestinya buat memanjang macam ni. Kamu boleh juga buat, dia macam tu kan. Okay, sini AB, sini X. So, dia akan jadi 00, 01, 11, 10. Dan sini 01 kan. Jadi macam ni kan. Okay, tapi saya nasihatkan, saya cadangkan kamu buatlah untuk topik sequential analysis ni, kamu buatlah dia secara memanjang macam ni. Secara vertikal macam ni instead of secara horizontal. Sebab bila secara vertikal macam ni, senang kita nak transfer kepada bentuk next state table ya. Okay, jadi padam dulu yang ni.
Saiz dia pilih paling besar dah ni. Okay. Baik. Okay, tengok ya. Equation untuk X, XOR B untuk sini ya. Okay, saya pakai marker biru pula. Pen biru pula. Okay, equation X, XOR B. Bila kamu Google, macam mana Boolean equation untuk, yang ni dalam bentuk perkataan kan, saya buat ni kan. Okay, macam mana Boolean equation untuk X or B? Okay, bila kamu Google, equation dia ialah, katakanlah saya ada XB ya. So, equation dia akan jadi XB bar campur X bar B. Sebab apa? XOR, bukankah output dia akan sama dengan 1 kalau kombinasi input dia tak sama? Dan output dia akan sama dengan 0 kalau kombinasi input dia sama. Okey, contohnya kamu ada untuk XOR XOR. Contohnya kamu ada truth table untuk XOR. Okey, kamu ada input A, B, lepas tu kamu ada output X. Kalau 0, 0, X kamu dapat 0 kan? 0, 1, X kamu dapat 1. 1, 0, kamu dapat 1. 1, 1, kamu dapat 0 kan? Yang ini truth table untuk XOR kan? Okey, ini truth table. Yang ini dalam bentuk Boolean equation yang saya tulis sebelah sini lah, yang marker biru. Yang ini dalam bentuk Boolean equation. Tetapi yang kita ada sekarang ni bukannya XB tetapi X, okey, XOR kan, yang ni simbol untuk XOR okey, yang ini simbol untuk XOR. B bar. Okey, yang atas ni kalau B ni tak ada bar. Jadi untuk case saya sekarang, oleh kerana B ni, B yang ke atas ni saya dah barkan dia, maka semua B yang ada kat sini saya kena barkan lah. Jadi B yang tadi memang dah bar, so barkan lagi. Jadi 2 kali bar. Campur X bar ni tak kacau lah, sebab X ni sama dengan X yang ini kan. Okay. Lepas tu B yang ke atas ni, okey, oleh kerana B yang daripada soalan ni ada bar, maka B barkan dekat sini. Jadi bila saya kembangkan equation ni, X, B ni kita barkan 2 kali. Bila kita bar 2 kali, dia jadi B sajalah. Okey, campur X bar, B bar. So, daripada equation ni, kamu tengok dekat sini ya. Sekejap saya padam dulu yang belah sini. Yang ni truth table ya. Okey, jadi kamu tengok sekarang equation yang saya ada ni, bila saya nak fill in kan dekat Karnaugh Map, okey, dia mesti fulfill X sama dengan 1, B sama dengan 1. So, dekat mana X1, B1? Yang ini, X1, B1. So, saya ada 1 dekat sini. Okey, A tak kisah. A kosong pun boleh, A1 pun boleh. Sebab yang dia nak dalam equation ni adalah nilai X1 dan nilai B1. A tak kisah, betul tak? Okey, jadi kat mana lagi X1, B1? Saya ada kat sini. Sebab tu dah saya tulis sini 1. Sebab A tak kisah. Satu lagi, okey, equation yang saya mesti fulfill ialah X bar, B bar. Iaitu X kosong dan B kosong. X kosong, B kosong, 1 dekat sini. Okay, X kosong, B kosong, 1 dekat sini. Okay, so yang lain tu adalah kosong lah. Sebab yang itu saja yang fulfill equation ini. Okay, sebab tu tadi kamu tengok. Nampak tak? Sama tak dengan yang kita dapat tadi kan? Yang inilah. Sama macam yang kita dapat tadi lah. Oh, kamu tak nampak sekejap Okey. So, samalah macam kita dapat tadi kan? Okey.
10010110. Okey, tengok yang saya sketch tadi. Okey. Okey, macam itulah cara untuk dapat dia. Okey. Seterusnya mari kita settle pula yang kedua ni. Yang kedua ni dia kata B plus sama dengan XOA. So, kita ada equation dia. B plus sama dengan XO. O adalah campur dalam Boolean equation. XOA. Okey. Jadi, dekat sini nilai X tu mesti 1. Okey, A dengan B tak kisah. Untuk equation yang pertama ni, X ni. X tu mesti 1, A dengan B tak kisah. So, bila masa X 1, semua ni akan sama dengan 1. Okey, equation yang kedua, A ni mesti bernilai 1. X dengan B tak kisah. So, dekat mana A yang bernilai 1? Sini 1, sini 1. Okey, yang lain semua tak kisah. Okey, so yang lain semua dapat kosong. Okay. So macam ni lah caranya dia dapat tadi dekat nota tadi. Mari kita tengok balik. Okay, nampak tak dia dapat ni? So sama seperti mana yang kita dapat tadi lah. Okay. Okay. So macam tu lah dia dapat Karnaugh map yang dia fulfill dekat table Karnaugh map tu dalam nota yang ini ya. Okay. Jadi kita balik pada notes kita. Okay. Seterusnya, okey, daripada prosedur tadi dia kata selepas kita dapat next state K-map, kita dapatkan pula, kita construct pula state table. Jadi macam mana nak construct state table ni adalah daripada K-map yang kamu dapat ni lah. Okey, yang ini yang kita dapat K-map ni. Yang ini yang kamu dah dapat K-map ni kan untuk A+ dan juga B+. Okey, daripada sini kamu construct state table. Okey, menggunakan AB, nampak tak? AB tadi yang seperti mana daripada K-map tadi saya transfer je dekat sini. Okey, so AB yang kamu ada dekat sini, nampak tak AB kat sini ni kan? Okey, AB ni yang sebelah hujung ni adalah present state. Yang ini present state. So saya dah bagi tahu dekat kamu, present state tu adalah output daripada flip-flop. Tengok dekat sini. Nampak tak dia tanda ni? Present state adalah output daripada flip-flop. Ni kan? Yang ini kan present state ni kan? Okey, present state ni datang daripada mana? Datang daripada output. Output untuk flip-flop. Ini ni semua flip-flop. Dia datang daripada output. Okey? Okey, next state seperti mana yang ditunjuk ni datang daripada yang ini. Yang ini ni semua adalah input kepada flip-flop. Okay. Jadi kamu balik-balik, penting present state dengan next state ni, kamu balik-balik pada kamu punya circuit dalam soalan. Okey, input kepada flip-flop ini adalah present state. Input kepada flip-flop adalah next state. Sorry, saya pun dah tersasul lah. Input kepada flip-flop adalah next state. Output kepada flip-flop adalah present state. Jadi input ni semua adalah next state. Ni semua yang tunjuk dengan garis kuning ni semua adalah next state. Next state. Okey, output kepada flip-flop ni semua yang saya tunjuk ni adalah present state. Present, susah nak tulis.
present state. Okey. Bila kamu nak buat table untuk state table, yang belah kiri sekali adalah present state. Jadi kamu tengok dekat present state kamu ni, ada equation parameter apa yang terlibat? Hanya ada A dengan B saja, betul tak? Tak ada X kan? Dekat present state kita kan tak ada X kan? Dekat next state kita yang baru ada X kan? Betul tak? Jadi sebab itulah bila kamu buat table untuk next state table, yang belah kiri ni untuk state table ni, yang belah kiri ni mestilah present state sahaja. So, kamu nak tahu parameter apa yang sepatutnya ada dekat present state, kamu balik kepada lita yang diberi dalam soalan. Hanya ada A dengan B saja. X tu ada dekat mana? X tu ada dekat next state. Yang ini. Okay? Kamu tengok dekat sini. X ni semua ada dekat next state kan? Okay? Jadi, sekarang X itu tidak boleh berada pada kolom present state. X tidak boleh berada pada kolom present state. Sebab tu pada kolom present state, pada kolom kiri sekali, hanya ada A dan B saja, tidak ada X. X dekat mana ada? X ada dekat next state. Sebab tadi daripada soalan, X tu dia equation dia ada dekat input flip-flop. Input flip-flop adalah next state. Okay? Okay, sekarang daripada Karnoh Map Table yang kamu ada ni, okay, pastikan yang kamu buat tu betul lah. Okay, mari kita padam dulu. Okay, kamu tengok bila X sama dengan kosong, satu lagi bila X sama dengan kosong. Okay, pastikan rujuk tu betul X sama kosong sini. Satu untuk A plus, satu untuk B plus. A plus dengan B plus ni lah yang akan jadi next state equation. Okay, jadi tengok bila A plus X kosong, tumpukan pada sebelah sini yang saya tanda ni. Yang saya tanda ni. Okay, tumpukan yang saya tanda ni. Yang saya tanda kuning ni. Okay. 1, 0, bila saya baca secara mendata, 1, 0. So, bila saya isi dekat sini, 1, 0, nampak tak ni? 1, 0. Ni 1, 0. Okey, lepas tu seterusnya, 0, 0. 0, 0. Ni saya ada 0, 0. So, nampak tak saya tanda ni? 0, 0. Okay, seterusnya 0, 1. Nampak tak saya tanda ni? 0, 1. Sebab pada masa ni X sama 0. Dan yang kita nak isi adalah ikut sequence A plus B plus. Okay, seterusnya 1, 1. Nampak tak saya isi ni? 1, 1. Seperti mana dalam nota. Okay. Seterusnya pula, bila X sama dengan 1. Pastikan yang kamu isi tepi ni sama macam Karnoh Map Sama macam Karnoh Map jangan silap Sebab Karnoh Map kamu susun macam tu kan. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. So sebab tu lah 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Okay. Okay. So bila X sama dengan 1 pula, tengok apa dia yang kamu ada dekat sini. Okay, saya ada 0, 1. Nampak ni 0, 1. Okay. Nampak ni 0, 1. Lepas tu saya ada 1, 1. Nampak ni saya ada 1, 1. Okay. Lepas tu saya ada 1, 1. Itu apabila nilai X ni sama dengan 1 kan. Untuk kedua-dua ni kan. Okay, so nampak ni saya ada 1, 1. Okay, lepas tu saya ada 0, 1. Okay, nampak ni saya ada 0, 1. Okay. Dan seterusnya, kamu
yang paling kanan sekali adalah output untuk keseluruhan circuit sequential tu. Jadi output untuk keseluruhan circuit sequential tu adalah Z. So Z, tengok Z. Apa Boolean equation dia? Iaitu Z sama dengan X XOR B. Okay. XOR B ni bermaksud dia merujuk kepada present state kan. Dia bukannya merujuk pada next state. Next state dia ada tanda plus dekat atas ni. Okay. So yang ni dia merujuk kepada present state. Jadi X XOR B, tengok apa untuk XOR, kalau input dia sama macam ini, dia akan dapat kosong. Okay, kalau input dia sama dia akan dapat kosong. So, sebab itulah saya buat kat sini tadi kosong. Okay, yang ini nampak dia buat kosong. Okay, lepas tu 01 XOR dapat 1. Memang 1 lah kat sini. 1 dekat sini Z dapat kosong sebab sama kan, XOR sama kan. Okay, lepas tu AB 10 lain, maka Z akan dapat 1 lah kat situ. Nampak tak? Okay. Okay, jadi bila saya tukar, yang belah kiri ni saya dah bagi tahu kamu dia mestilah present state seperti mana yang ditunjuk dekat sini, present state. Okey, lepas tu yang tengah-tengah tu mestilah next state. Next state iaitu next state dengan keadaan X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Untuk kolom next state dia mesti bahagi kepada dua kolom macam ni. Iaitu X sama dengan 0, X sama dengan 1. Ada juga circuit dia tak bagi nilai X, dia bagi nilai Y, dia bagi nilai enable EN. Kamu tengok daripada mana? Kamu tengok daripada input untuk flip-flop tu. Kalau dekat input flip-flop tu dia tulis X, maksudnya X tu lah yang control next state. Sebabnya, okay, kamu tengok present state dia dah ada AB. Next state pun dah ada AB. So, apakah parameter yang ada dekat next state, yang ada dekat input flip-flop, tapi tak ada dekat output flip-flop? Cuba tengok dekat sini. Cuba tengok dekat circuit ni. Parameter yang ada dekat input, tapi tak ada dekat output. X lah kan? Sama macam ini lah. Dia ada dekat input flip-flop tapi tak ada dekat output. Macam A dengan B, dekat input pun ada, dekat output pun ada. So A dengan B ni dia tak jadi yang control dia tu. Macam yang case ni, yang control dia tu X lah, iaitu apabila X kosong dengan X 1. Apabila yang tak ada, yang dekat presence, dekat input flip-flop pun dia tak ada, dekat output flip-flop dia tak ada, tapi dekat input flip-flop dia ada. Maka dia akan jadi control. Yang jadi control tu lah yang kita jadikan nilai, yang kita jadikan dia bila X sama 0 dan bila X sama 1 lah. Okay, Z tu lah output lah. So pindahkan sama je lah, tak ada masalah apa-apa lah. Okay, macam mana kita nak tentukan pula? Sekejap saya padam, serabut ni jadi. Okey, macam mana kita nak tentukan pula S0, S1, S2, S3 ni? Baik, yang mana nilai dia 0, saya declare dia sebagai yang mana nilai 0, saya declare dia sebagai S0. 0, saya declare dia sebagai S0. 0, S0. 01, S1. 11, S2. 10, S3. Jadi, yang mana kamu jumpa 10 tu semua akan jadi S3. Tadi dah keluar dah, nak padam, tiba-tiba tak keluar lah pula. Okey, tengok 00 semua yang mana ada 00 kat sini semua jadi S0. Nampak tak? Sini jadi S0. Mana lagi 00? Sini jadi S0. Okey, mana lagi 00? Tak ada dah kan? So dua ni lah S0 dengan S0 kat sini. Okey, seterusnya yang mana 01 ni jadi S1. Kat mana lagi ada 01 dekat state table ni? Dia ada dekat sini.
Dia ada kat sini, saya tanda ni 01, lepas tu sini ada 01. Yang mana 01 tu semua dia jadi S1 lah. Sebab tu lah sini ada S1, S1 dan S1 dekat sini. Nampak tak? Okey, lepas tu 11 ni dia akan jadi S2. So dekat mana yang ada 11 dalam table ni? Dia ada kat sini 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Okey. S3 adalah 10. Jadi kat mana kamu jumpa dalam state table ni ada 10, semua jadi S3. Sini ada S3, sebab itulah sini S3. Nampak tak ada tulis tu S3. Okey, 10 lagi kat mana lagi 10? Tak ada dah kan? So ada satu je lah, S3 memang satu pun yang ada dekat table kita. Jadi output tu masih lagi sama lah. Sebab 0101 ni kita tak samakan dengan S0, S1, S2, S3. Hanya yang ada 2 digit saja yang kita samakan dengan S0, S1, S2, S3. Okay? Okay. Ada juga buku dia tak buat S0. Dia buat sini A, sini B, sini C, sini D. Sama je lah kan. Yang mana jumpa 00 jadi A, 01 jadi B, 11 jadi C, 10 jadi D dan seterusnya lah. Yang ni dia buat S0, S1, S2, S3. Sebab dia tak nak kamu tertukar dengan AB ni kan. AB yang memang dah yang dia dah buat dekat state table. Jadi kedua-dua bentuk inilah yang kita panggil dia state table, ataupun setengah-setengah buku dia panggil transition table atau dipanggil state transition table. Jadi kamu nak dapat table yang lengkap seperti mana yang ditunjukkan belah kanan ni, kena dapatlah dulu yang belah kiri ni. Jadi kedua-dua ni lah, kedua-dua bentuk table inilah yang dipanggil state table, transition table ataupun state transition table. Okay? Baik. So last kali kamu nak dapatkan state diagram. So macam mana kamu nak dapatkan state diagram ni? Kamu tengok kat sini ya. Mula-mula present state dia ada S0, S1, S2, S3. Jadi dekat sini kamu buat siap-siap dulu. S0, S1, S2, S3. Yang ini bentuk more model ke milli model? Kalau ada state table perkan dengan output, maka model ini kita panggil dia sebagai more model. More. Okey? Baik. Lepas tu, okey, output ni dapat daripada mana? Output ni dapat daripada sinilah. Apabila S0, output dapat 0. Apabila S1, output dapat 1. Apabila S2, output dapat 0. Apabila S3, output dapat 1. Yang tu lah yang kita buat dekat sini ni. Nampak tak yang per tu kan? Output dia kita tentukan, kita dapat daripada state table tadi lah. Okey, tengok dekat sini. Apabila S0, S0 akan pergi kepada S3. Okey, S0, apabila S0 dia akan pergi pada S3. So tengok dekat gambar rajah sebelah ni. S0, apabila X0 nampak tak dia pergi kepada S3. Okey. Lepas tu dia sekarang dia duduk dekat S0. Apabila X sama dengan 1 dia akan pergi pada S1. Tengok kat sini. Dia sekarang duduk kat S0 kat sini. Apabila X sama dengan 1 dia akan pergi pada S1. So nampak tak S1 dekat sini? Kamu tak semestinya ikut buat bulat macam ni tau. Kamu boleh juga buat bentuk macam tu. Yang ini S0, yang ini S1, yang ini S2, yang ini S3. S3 duduk kat atas ni ke? Boleh. Tak semestinya buat bentuk bulat macam macam globe bumi ni. Ya. Kamu boleh buat panjang dia juga S0, S1, S2, S3. Lepas tu transition dia macam tu. Dia pergi sini, pergi situ, pergi situ. Daripada sini pergi sini. Boleh, tak kisah. Okey? Jadi, macam itulah kamu dapat yang lain-lain. Itulah kamu dapat daripada state transition table ni lah. Okey, kita ambil satu contoh. Present state S3. Apabila S sama dengan 0, dia pergi pada S2. So, present state S3. Apabila X sama 0, dia pergi pada S2. Nampak tak? Nampak tak ini? Dia pergi pada S2. Okay? Present state S3. Apabila X sama 1, dia pergi pada S1. So, S3.
Okay, apabila presence X sama dengan 1, dia pergi pada S1. So yang ni lah. Okay, nampak? Tapi bear in mind ya, kamu hanya akan dapat markah penuh jikalau kamu buat flow ni, lepas tu kamu tulis nilai dia. Tulis nilai X je. Ataupun setengah-setengah buku, macam ini kan dia buat okey, macam ni kan dia buat flow ni kan. Dia buat flow satu ni kan. Okey, ada setengah-setengah buku, dia tak tulis satu ni, dia tulis X sama dengan 1. Betul juga. Kalau kamu malas nak tulis X sama dengan 1 penuh macam ni, buat 1 sajalah. Ikut. Lepas buat flow, letak tanda anak panah. Arrow ni mesti ada. Okey, dan kamu letak 1. Okey. Okey, sampai di situ sajalah kuliah kita untuk hari ini. Untuk tajuk sequential circuit analysis. Ada lagi bentuk macam ni, dia bagi litar dan dia suruh kamu buat step sampailah dapat state diagram. Ada juga soalan dia bagi state diagram, last sekali dia suruh kamu construct circuit. Okey, yang itu kita akan pergi pada kuliah yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.